Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Saya Cikgu Wisnida binti Yusof dari SMK Hamzah Mashang Kelantan akan berkongsi dengan pelajar pada hari ini dalam subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif STPM Semester 1 Bahagian C, iaitu Drama Asiah Samiah. Hasil pembelajaran yang diharapkan dari slot pelajar bersama cikgu pada hari ini ialah pelajar seharusnya dapat mengenal pasti perwatakan Asiah Samiah dalam drama Asiah Samiah, dan yang keduanya menghuraikan teknik penceritaan dalam drama Asiah Samiah. Seterusnya, kita lihat pula kandungannya. Jadi kandungannya tidak banyak, hanya ada dua sahaja, iaitu perwatakan Asiah Samiah dan juga teknik penceritaan. Seterusnya kita lihat apakah yang dikatakan watak. Watak ialah objek ataupun pelaku, sama ada manusia ataupun makhluk lain seperti tumbuhan, haiwan. Manakala perwatakan pula ialah perlakuan watak, sama ada kita boleh lihat dari segi lahiriah. Lahiriah maksudnya yang nampak, ya, berkaitan dengan bentuk, rupa paras dan juga tingkah laku seseorang. Manakala perwatakan juga boleh dilihat dari sudut jasmaniah, iaitu dari segi sikap dan juga pemikiran seseorang watak. Okey, seterusnya kita lihat bahagian 1, iaitu perwatakan Asiah Samiah. Kenapa cikgu memilih perwatakan Asiah Samiah sahaja untuk kali ini? Sebenarnya apabila dianalisis soalan tahun-tahun lepas, perwatakan Asiah Samiah secara single masih belum keluar lagi. Yang dah keluar misalnya perwatakan Asiah Samiah ada juga bersama dengan bapanya Tuan Suhari Alimin, perwatakan Marga, Anas Samanda, Misa Sagaraga itu dah pun keluar. Okey, jadi fokus cikgu pada hari ini ialah perwatakan Asiah Samiah sahaja. Okey, seterusnya kita lihat dalam paparan banyak sangat perwatakan Asiah Samiah, sama ada perwatakan negatif dan juga perwatakan positif. Jadi di sini cikgu cuba bahagikan antara perwatakan positif dan perwatakan negatif, seperti mana yang akan kita lihat dalam slide seterusnya. Perwatakan Asiah Samiah sebelum berkahwin. Sebelum berkahwin iaitu berbudi bahasa. Asiah Samiah ni seorang yang berbudi bahasa, suka menyapa orang gajinya, walaupun taraf orang gajinya Siti Bunirah, Pak Leh Lala tu hanyalah sebagai orang gaji, tetapi Asiah Samiah sebagai anak kepada tuan rumah masih berbudi bahasa dengan orang gajinya. Okay, seterusnya bersopan santun, itu perwatakan Asiah Samiah yang sebelum berkahwin. Seterusnya Asiah Samiah ini adalah seorang yang minat sejarah dan juga sastra, di mana gurunya ialah marga tua. Seterusnya perwatakan Asiah Samiah ialah cantik. Ini kita lihat dari segi rupa paras Asiah Samiah yang cantik. Ini diperakui oleh marga tua. Okay. Seterusnya perwatakan Asiah Samiah juga tidak sombong. Dia tak kisah bermain-main dengan orang kampungnya seperti Anas Samanda. Maksudnya tidak ada perbezaan darjat baginya. Okay. Seterusnya Asiah Samiah juga seorang yang baik. Perwatakannya baik. Baik dengan sesiapa sahaja. Okay, seterusnya gigih
Di mana Asiah Samiah ni seorang yang gigih, misalnya gigih belajar ilmu-ilmu, terutamanya ilmu agama. Okey, seterusnya kita lihat perwatakan yang dipaparkan ini adalah perwatakan, sebenarnya perwatakan positif. Nama sahaja sebelum berkahwin, tetapi maksudnya di sini perwatakan Asiah Samiah sebelum berkahwin ialah perwatakan positif. Maksudnya kalau soalan bertanya perwatakan Asiah Samiah yang positif, kita boleh ambil perwatakan seperti yang cikgu paparkan. Ataupun kalau soalan bertanya perwatakan Asiah Samiah sebelum berkahwin, juga perwatakan yang sama dengan perwatakan positif Asiah Samiah. Okey, seterusnya. Seterusnya pelajar, cuba kita teliti pula perwatakan Asiah Samiah selepas berkahwin. Selepas berkahwin, perwatakan Asiah Samiah sudah berubah. Di mana perwatakan yang pertama kita lihat ialah tidak reda. Kalau sebelum ini kita melihat Asiah Samiah ini seorang anak yang mengikut kata ibu bapa, tetapi bila dia dijodohkan dengan Misa Sagaraga, Asiah Samiah tidak dapat menerima jodoh yang ditentukan oleh ibu bapanya. Jadi dia tidak reda dengan perkahwinan ini. Walau bagaimanapun, dia tetap juga berkahwin dan menjadi isteri kepada Misa Sagaraga. Seterusnya, perwatakan Asiah Samiah selepas berkahwin ialah kurang didikan agama. Kurang didikan agama bukan bermakna tidak ada didikan agama, sebab ayahnya memang menggaji guru agama untuk mengajar agama kepadanya. Tetapi tindakan Asiah Samiah selepas berkahwin seolah-olah kurang didikan agama, di mana dia mengambil keputusan untuk lari dari rumah, mengabaikan suami, menyebabkan itu kita rasa sifat-sifat bagi orang yang kurang didikan agama. Okey, seterusnya, kesetiaan yang melampau. Asiah Samiah telah pun berkahwin dengan Misa Sagaraga, tetapi dia masih setia dengan kekasihnya Anas Samanda, dan kesetiaannya adalah tahap melampau. Jadi tidak patutlah bagi seorang isteri setia dengan orang lain selain dari suaminya. Okey, seterusnya, Asiah Samiah juga mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang ibu. Asiah Samiah tidak melayan Misa Sagaraga. Malah Asiah Samiah lari dari rumah selepas bersama dengan Misa Sagaraga pada malam pertama. Dan juga Asiah Samiah tidak membela anaknya Laila Anurusyah dengan sendirinya. Seterusnya, Asiah Samiah juga mudah mengalami tekanan perasaan. Maksudnya macam separuh gila. Kerana itulah kita lihat dalam babak pertama di mana setiap petang Asiah akan menyanyi lagu Ligal-Ligal Manja yang di mana marga tua pun sudah 15 tahun mendengar lagu yang Asiah Samiah nyanyikan itu. Sebenarnya kalau nak kata dia tu gila, tapi dia masih ingat anaknya, dia masih mendukung anaknya, tapi sebenarnya yang didukung itu bukan anaknya, tetapi hanyalah sebab bantal. Itu menunjukkan Asiah Samiah ni masih lagi rasa tanggungjawabnya sebagai seorang ibu, tetapi tidak berpeluang ataupun tidak tak boleh fikir macam mana nak dapatkan anak dia, nak cari di mana anak dia, tapi dia masih ingat. Di situlah kita lihat Asiah Samiah ni tertekan dan mudah mengalami tekanan perasaan. Okey, seterusnya, Asiah Samiah juga kita lihat bertindak terburu-buru, di mana pada malam pertama selepas perkahwinannya, yang dia marah sangat dengan Misa Sagaraga yang menghimpitnya. Tapi sebenarnya sebagai seorang
isteri sepatutnya merelakanlah suaminya untuk malam pertama, tetapi disebabkan bau arak menyebabkan Asiyah Samiyah membuat keputusan dan keluar dari rumah. Tindakan ini adalah secara terburu-buru. Okey, seterusnya kita lihat pula Asiyah Samiyah juga kurang waras. Kurang waras bukannya gila, kurang sikit saja. Sebab kita kata kurang tu sebab dia masih lagi ingat bahawasanya dia ni seorang ibu. Okey. Seterusnya kita lihat sebenarnya inilah perwatakan negatif Asiyah Samiyah. Jika soalan keluar berkaitan dengan perwatakan Asiyah Samiyah selepas berkahwin, jawapannya sama dengan perwatakan negatif. Maksudnya isinya sama. Okey, cikgu harap pelajar-pelajar faham dan boleh bezakan antara perwatakan positif dan juga negatif. Seterusnya, kita lihat analisis ataupun perubahan perwatakan Asiyah Samiyah. Jadi, yang warna biru itu adalah perwatakan Asiyah Samiyah sebelum berkahwin. Sebab tu cikgu kata faktanya hampir sama. Okey, misalnya sebelum berkahwin, Asiyah Samiyah perwatakannya ceria, periang. Tetapi berlaku perubahan selepas berkahwin di mana Asiyah Samiyah menjadi murung. Murung kerana mungkin sebab tidak teringatkan anaknya Laila Anurisha. Perubahan Asiyah Samiyah juga dapat dilihat di mana sebelum berkahwin, perwatakannya ialah berfikiran waras, cerdik, berilmu. Misal kata, marga tua pernah mengatakan bahawa bila dia mengajar sejarah, Asiyah Samiyah mengingati cerita-cerita yang diajarkannya misalnya di negara-negara lain. Okey, jadi di sini berlaku perubahan perwatakan di mana Asiyah Samiyah perwatakannya bercelaru separuh gila. Sehingga orang tak kenal lagi Asiyah Samiyah yang seperti sebelum berkahwin. Sebab sebelum berkahwin dia dijaga oleh ibu bapanya yang sangat menyayanginya. Okey, seterusnya kita lihat perubahan perwatakan Asiyah Samiyah dari segi wajahnya. Sebelum berkahwin cantik, tetapi selepas berkahwin tidak terurus lagi. Asiyah Samiyah juga taat kepada orang tuanya semasa sebelum berkahwin. Tetapi selepas berkahwin, Asiyah Samiyah memberontak. Mungkin memberontak kerana dikahwinkan dengan orang yang tidak dicintainya, iaitu Mr. Sagaraga. Dan Asiyah Samiyah pun mula melawan cakap ibu bapanya. Perkara ini tidak dilakukan sebelum ini. Okey. Seterusnya kita lihat perubahan yang terakhir, iaitu sebelum ini Asiyah Samiyah seorang yang bersopan santun. Tetapi bila dah berkahwin, Asiyah Samiyah berubah menjadi kasar perlakuannya. Itu antara perubahan perwatakan Asiyah Samiyah. Di situ cikgu senaraikan 5 perubahan. Tujuannya supaya bila soalan berbentuk tunggal yang memerlukan 5 isi, jadi dah cukuplah tu 5 isi untuk pelajar kemukakan perubahan perwatakan Asiyah Samiyah sebelum dan selepas berkahwin. Okay, kita lihat slide seterusnya. Contoh soalan dan juga teknik menjawab. Seterusnya, kita lihat soalannya. Berdasarkan drama Asiyah Samiyah dalam Permata Sastra Melayu, nyatakan 5 perwatakan Asiyah Samiyah. Okey, jadi bila dapat soalannya, jangan terus jawab pelajar. Analisis dulu soalannya. Di mana kita lihat apa yang perlu dianalisis. Misalnya, kita lihat dulu kata tugasan. KT itu adalah kata tugasan. Kata tugasan ini nyatakan. Maksud nyatakan sahaja, tak perlu buat huraian, tak perlu buat contoh. Kemudian had jawapannya hanyalah 5.
Kemudian kehendak soalannya, apa yang ditanyanya? Ialah perwatakan. Perwatakan siapa? Perwatakan watak Asyah Samiah. Dalam karya apa? Dalam drama Asyah Samiah. Kemudian yang terakhir sekali kita perlu lihat bentuk soalannya. Bentuk soalan di sini ialah bentuk soalan pecahan. Macam mana cikgu tahu bentuk soalan pecahan? Di hujung itu ada peruntukan markah iaitu 5 markah. Jadi bila 5 markah, kalau soalan tunggal ditulisnya 25 markah. Jadi di sini 5 markah. Maksudnya ini adalah soalan pecahan. Okey, harap pelajar faham cara nak menganalisis ataupun teknik menjawab. Okey, seterusnya kita lihat pula cadangan jawapan. Tadi kata tugasannya hanyalah nyatakan. Jadi ayatnya macam ni saja. 5 perwatakan Asyah Samiah ialah periang, terang hati, berwajah cantik, bersopan santun dan taat kepada orang tua. Okey, cukup jawapan tu sebab nyatakan sahaja perwatakan Asyah Samiah. Okey, seterusnya kita lihat soalan seterusnya iaitu berdasarkan drama Asyah Samiah dalam Permata Sastra Melayu, huraikan 3 perwatakan positif Asyah Samiah. Peruntukan markahnya 9 markah. Cara menganalisisnya bagaimana? Okey, seperti yang cikgu sebutkan tadi iaitu lihatlah karya yang disoalnya apa? Drama Asyah Samiah. Okey. Kata tugasannya huraikan. Ini kena hurai. Tadi nyatakan, sekarang huraikan. Hak jawapannya 3. Kehendak soalannya ialah perwatakan positif. Pelajar jangan jangan keliru. Ini perwatakan positif. Kalau soalan kata 3 perwatakan Asyah Samiah, tak sama dengan perwatakan positif. Bila soalan umum 3 perwatakan, maksudnya pelajar boleh beri perwatakan positif dan perwatakan negatif. Tetapi yang ini khusus, perwatakan khusus iaitu perwatakan positif Asyah Samiah. Kemudian peruntukan markahnya 9. 9 maksudnya kita andaikan 3 isi, lagi pun hak jawapannya memang dah tulis 3. Jadi kalau pelajar buat jawapan lebih dari 3 tidak menjadi masalah, tetapi dari segi pengurusan masanya pelajar akan tak cukup masa untuk menjawab bahagian lain. Itu cikgu ingatkan sangat-sangat pelajar ikut hak jawapan yang diberi. Okey, seterusnya kita teknik menjawabnya, cikgu beri satu sahaja contohnya. Huraikan 3 perwatakan positif Asyah Samiah. Sekarang huraikan. Jadi dalam huraikan mesti ada fakta, huraian dan contoh. Dan satu lagi kesimpulan kecil sebenarnya. Okey, fakta. Seorang yang hatinya terang. Dalam fakta, pelajar kena ingat jangan masukkan nama watak walaupun soalan ini adalah soalan watak. Huraiannya, okey, hatinya terang. Apa hatinya terang? Hati yang terang bermaksud seseorang itu mudah menerima ilmu ataupun mudah belajar dan mengingati dan menghafal sesuatu ilmu, terutamanya ilmu agama. Ini tak semestinya pelajar jawab seperti mana cikgu paparkan. Mungkin pelajar ada jawapan yang lain asalkan pelajar beri huraian lanjut kepada fakta. Okey. Contohnya, marga tua mengagumi Asyah Samiah kerana hatinya terang, mudah belajar Al-Quran. Seterusnya, kita lihat contoh soalan lain iaitu berdasarkan drama Asyah Samiah dalam Permata Sastra Melayu, huraikan 3 perwatakan negatif Asyah Samiah. Sekarang kehendak soalannya 3 perwatakan negatif Asyah Samiah. Peruntukan markah pun 9. Maksudnya satu soalan satu fakta akan diberi 3 markah. Okey, kita lihat cara menjawabnya. Faktanya ialah tidak reda. Huraiannya, hurai kenapa dikatakan tidak reda atau apa-apa tidak reda. Okey, kalau huraian cikgu tulis macam ni, tidak mengakui apa yang berlaku kepada dirinya walaupun telah ditetapkan oleh takdir Tuhan dan sudah ditentukan nasib, jodoh, ajal, maut di bawah kekuasaan Tuhan. Okey. Tapi jangan lupa pelajar, di sini
pelajar jangan lupa tadi dikatakan soalannya bincangkan. Bila bincangkan, pelajar perlu membincangkan dengan cara memberikan kontra dalam jawapan. Biasanya kita akan gunakan perkataan jika, sekiranya. Jika Asiah Samiah reda dengan, jika kita reda dengan ketentuannya, pasti hidup kita akan senang. Contohnya Asiah Samiah tidak reda apabila beliau dipaksa berkahwin dengan Misa Sagaraga dan menangis pada malam pertama perkahwinan mereka sehingga ingin membunuh diri. Jadi kesimpulan kecilnya bolehlah kita gunakan perkataan jelaslah. Sikap tidak reda ini hanya akan memudaratkan seseorang dan menyebabkan seseorang itu hidup dalam keadaan tidak tenang. Okey, seterusnya. Contoh soalan, berdasarkan drama Asiah Samiah dalam Permata Sastra Melayu, bezakan. Kata tugasan sekarang ialah bezakan. Bezakan perwatakan Asiah Samiah sebelum dan selepas berkahwin. Tadi kita dah bincang perwatakan Asiah sebelum dan selepas berkahwin. Peruntukan markahnya kali ini ialah 25 markah. Maksudnya soalan ini adalah soalan tunggal. Bila soalan tunggal, apa yang perlu kita buat pelajar? Yang kita tahu ialah dua soalan ini berbentuk tunggal. Maksudnya esei ini adalah esei berformat, di mana esei berformat memerlukan pengenalan, isi dan juga penutup. Okey, mari kita sama-sama lihat bagaimana cara menjawabnya. Okey, fakta 1. Berubah daripada gadis sopan kepada kasar. Kita ambil fakta yang kita bincangkan tadi ya. Okey, huraiannya. Okey, di sini huraian / contoh. Maksudnya dalam huraian tu boleh dah dimasukkan nama watak. Sebelum berkahwin dengan Misa Sagaraga, Asiah Samiah merupakan seorang gadis yang lemah lembut. Asiah Samiah diasuh dengan baik dan ditatang bagai minyak yang penuh oleh kedua ibu bapanya, iaitu Tuan Suari Alimin dan Puan Setiawan Tanjung dan Puan Suari Alimin, serta pengasuhnya Siti Bunirah dan Pak Leh Lak. Okey, seterusnya kita lihat pula sambungan daripada huraian contoh tadi, iaitu kita baru beritahu keadaan sebelum berkahwin. Keadaan ini berubah selepas Asiah Samiah berkahwin dengan Misa Sagaraga, di mana perwatakan Asiah Samiah sudah menjadi kasar dan tidak sopan dalam tindakan serta tutur katanya. Ini disebabkan tekanan perasaan dan konflik jiwa yang dialami oleh Asiah Samiah. Itulah perubahan yang kita nampak ya. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh soalan. Jadi di sini contoh soalan yang cikgu beri kali ini ialah soalan petikan. Bila soalan petikan, maksudnya pelajar perlu menjawab mengikut petikan, mengikut arahan soalan, sama ada berdasarkan petikan ataupun berdasarkan keseluruhan dari drama Asiah Samiah. Jadi cikgu tak bacalah petikan ini. Kita lihat seterusnya. Nyatakan keistimewaan Asiah Samiah sebagaimana yang terdapat dalam petikan. Okey, kata tugasannya ialah nyatakan, maksudnya kemukakan saja. Kehendak soalannya keistimewaan. Keistimewaan siapa? Asiah Samiah. Sebagaimana yang terdapat dalam petikan. Maksudnya kalau pelajar ambil di luar dari petikan, salah. Jadi ambillah dalam petikan. Contoh jawapannya, keistimewaan Asiah Samiah ialah disayangi oleh semua orang, ditatang bagai minyak yang penuh oleh kedua ibu bapanya dan sangat cantik. Cukuplah tiga isi yang kita bagi sesuai dengan peruntukan markah. Okey. Seterusnya kita lihat soalan ini. Berdasarkan drama Asiah Samiah dalam Permata Sastra Melayu, jelaskan sebab Asiah Samiah menjadi gila. Ini sebab apa pula dia menjadi gila? Okay, cuba kita lihat saranan jawapan cikgu ya. Okey, dalam slide seterusnya ini. Okey, ini cikgu beri fakta sahaja. Menghadapi tekanan akibat cinta yang terhalang, bercinta dengan Anas Samanda tetapi Anas Samanda lebih mementingkan perjuangannya.
tekanan bila terpaksa berkahwin dengan lelaki yang tidak dicintainya, rasa jijik dan benci kepada dirinya sendiri kerana digauli oleh suaminya tanpa kerelaannya. Ini cerita pada malam pertama Asiah Samiyah. Dan Asiah Samiyah juga tidak dapat menerima kehadiran anaknya kerana Asiah Samiyah mengharapkan anak hasil dari hubungannya dengan Anas Samandar, tetapi tidak berlaku macam tu sebab Asiah Samiyah berkahwin dengan Misa Sagaraga. Jadi anaknya mestilah lahir dari hubungannya dengan Misa Sagaraga. Okey, seterusnya kita lihat bahagian yang kedua, iaitu teknik penceritaan. Teknik penceritaan ialah cara pengarang menyampaikan cerita supaya ceritanya lebih menarik. Okey, seterusnya kita akan lihat plot. Plot dengan teknik penceritaan ataupun kata teknik penceritaan dan plot benda yang sama. Okey, kita lihat dari segi plot. Plot ada dua, dibahagikan kepada dua, iaitu dari segi susunan. Susunan ni maksudnya sama ada cerita itu disampaikan oleh pengarang secara kronologi. Kronologi ni maksudnya berurutan. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak berkronologi, maksudnya mungkin pengarang ambil cerita yang 5 dahulu kemudian diletakkan pada 1. Itu tidak kronologi. Okey, seterusnya pelajar, kita lihat pula binaan plot. Binaan plot itu maksudnya bagaimana pengarang membina jalinan cerita. Biasanya dia akan mulakan binaan plot ini dengan permulaan, perkembangan, konflik, klimaks, peleraian dan pengakhiran. Itu binaan plot. Binaan. Saya suka menggunakan gambar rajah bukit ni supaya nampak permulaan ceritanya macam ni. Bila berkembang dia naik sikit. Kemudian konflik tu atas sikit. Klimaks di puncak. Kemudian selepas puncak ada peleraiannya. Dan akhir sekali pengakhiran. Kemudian di situ pengarang menggunakan teknik penceritaan. Misalnya di permulaan pengarang menggunakan teknik plotnya pemerian. Kemudian monolog, dialog, suspense, imbas kembali. Seterusnya pengarang juga menjalinkan ceritanya dengan penggunaan gaya bahasa supaya ceritanya nampak sedap dibaca. Okey, seterusnya kita lihat jenis-jenis teknik penceritaan itu satu persatu. Seterusnya, teknik penceritaan yang pertama ialah pemerian. Kemudian, dialog, dramatik, didaktik, ketegangan, monolog dalaman, imbas muka dan imbas kembali. Ini adalah jenis-jenis teknik penceritaan. Tetapi banyak lagi jenis-jenis yang lain. Di sini 9 saja cikgu kemukakan. Dan setiap teknik penceritaan ini kita kena tahu maksudnya. Untuk menjawab soalan kita kena tahu maksud dan juga kenapa kita memilih setiap teknik penceritaan ini. Okey, kita lihat pada slide seterusnya. Teknik pemerian misalnya. Teknik pemerian ini maksudnya pengarang memerihalkan suasana ataupun melukiskan latar tempat dengan gambaran yang gambaran misalnya suasana di pasar yang hingar-bingar bunyinya. Itu teknik pemerian. Maksudnya pengarang melukiskan suasana tersebut. Okay, kesannya ialah untuk menghidupkan imajinasi pembaca. Bila pembaca baca, oh macam ni suasana pasar yang bising. Itulah kesannya. Kemudian teknik dialog. Teknik dialog pelajar kena tahu maksudnya ialah perbualan antara dua watak. Jadi dengan sendirinya dialog ini adalah perbualan yang ada suara. Okey, kesannya ialah memberi gambaran yang realistik. Bila ada dialog,
cerita kita ni nampak realistik. Monolog pula ialah di mana watak itu bercakap sendirian. Dan kesannya ialah gambaran watak itu adalah lebih terperinci. Kita boleh kenal watak ni nak cakap apa sebenarnya. Jadi kita tahu apa dia. Jadi melalui teknik monolog ni kita tahu watak tu sedang fikir apa. Dia bercakap sendirian. Orang gila tu pun bercakap sendirian. Monolog ini pelajar dia ada percakapan yang mengeluarkan suara. Cakap seorang diri dan keluarkan suara. Contohnya orang gila tu lah. Kita dengar suaranya kan. Jadi itu adalah monolog. Berbeza dengan monolog dalaman. Monolog dalaman ialah percakapan dalam diri watak itu sendiri tanpa mengeluarkan suara. Itu beza monolog dengan monolog dalaman. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan. Huraikan teknik penulisan dalam drama Asyiah Samiah yang dimuatkan dalam Permata Sastra Melayu. Kalau soalan kata teknik penulisan, teknik penceritaan, teknik plot, itu adalah benda yang sama. Jadi pelajar jangan keliru dengan ayat-ayat yang digunakan tu. Okey, dan di sini juga ialah markahnya 25 markah. Jadi soalan ini adalah berbentuk tunggal dan memerlukan esei berformat, iaitu ada pendahuluan, isi dan juga penutup. Okey, seterusnya. Cikgu beri teknik plotnya ialah imbas muka. Jadi beri dulu maksud imbas muka apa dia? Memberi gambaran, faktanya imbas muka, huraiannya memberi gambaran apa yang berlaku pada masa depan. Tujuan dia, beri tujuannya. Tujuannya untuk menimbulkan kesan ketegangan atau menerima apa yang berlaku, bukannya di luar dugaan. Imbas muka ni maksudnya sudah tahu apa yang akan berlaku pada masa depan, meramal. Contohnya, marga tua mengatakan bahawa percayalah, bila sampai masanya, Asyiah Samiah akan menjadi igawan setiap jejaka. Ternyata kebenaran kata-kata marga apabila Asyiah menjadi rebutan antara Anas dengan Misa Sagaraga. Kesimpulan kecilnya ialah teknik ini memberi gambaran atau isyarat apa yang akan berlaku pada masa depan atau pada masa selanjutnya. Okey, seterusnya. Dari apa yang cikgu berkongsi hari ini, ada dua perkara penting yang cikgu nak rumuskan, iaitu dari segi perwatakan Asyiah Samiah. Cuba bezakan antara perwatakan positif dan negatif jika soalan itu bertanyakan mengenai perwatakan positif negatif. Tapi kalau soalannya tanya umum sahaja, jadi pelajar boleh memilih sama ada nak beri perwatakan positif atau negatif. Dan teknik penceritaan tersebut, pelajar kena tahu maksudnya dan apakah kegunaannya. Maksudnya kesannya lah. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Harap-harapnya pelajar akan dapat jawab soalan dengan sebaik-baiknya pada bulan 3 nanti. Dan bawalah kejayaan ini kepada cikgu anda. Terima kasih. Itu sahaja dari cikgu hari ini.